Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengerusi, Datuk Pengerusi Barisan Jawatan Kuasa Masjid, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dapat menyambung kembali kuliah subuh yang sebelum ni banyak terhenti kerana PKP dan sebagainya. Mudah-mudahan kita telah mula hari ini dengan sembahyang subuh berjemaah tadi, menjadi petanda kita juga akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yuwafi 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allahi illa harrama alaihin nar." Seseorang hamba itu dia tidak akan yang berkata la ilaha illallah, yabtaghi biha wajha Allah, yang mencari semata-mata keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dia akan diharamkan daripada masuk neraka. Dalam hadis Bukhari Kitabul Raqaiq, hadis ini menyebut mengenai seorang yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia akan diharamkan daripada dimasukkan dalam neraka. Kalimah la ilaha illallah yang kita selalu baca, yang selalu kita tahlil, yang selalu kita jadikan zikir harian kita, dia ada maknanya yang cukup besar. Terkandung dalamnya perkara yang paling besar dalam hidup seorang manusia, iaitu kepercayaan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam berada di situ, dalam kalimah itu. Bila kita terima Islam sebagai agama dan kita terima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, maka terbentuklah satu beza yang antara seorang Islam dengan seorang yang bukan Islam. Seorang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang yang masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini disebut, siapa yang kata la ilaha illallah, maka dia masuk syurga, dia tak akan masuk neraka sama sekali. Ada beberapa pentafsiran dan penjelasan kepada hadis ini kalau kita belajar dalam ilmu akidah kita tentang antara orang mukmin, orang kafir dan orang mukmin yang asi, orang mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dikatakan orang yang tidak akan disentuh api neraka bila berkata dengan la ilaha illallah ialah, pertamanya, orang yang itu tidak masuk bagi mukmin yang sempurna, bagi mukmin yang sempat bertaubat sebelum matinya, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Bagi mukmin yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka maksud hadis ini, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang dia lakukan atas dunia ni, tapi akhirnya dia akan masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud orang yang berkata la ilaha illallah akan diharamkan daripada api neraka ialah dengan maksud
begitu. Oleh kerana itu, bila kita melafazkan syahadah, bila kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan yang kita sembah dengan sebenar-benarnya, dan Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka syahadah itu ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita buat. Ada do's and don'ts. Ada benda yang kita kena buat, ada benda yang dilarang untuk kita buat. Maka orang yang berada dalam lingkungan tuntutan tadi, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara direct tanpa hisab. Itu yang paling tinggi. Dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa masuk neraka dulu. Dan orang yang masuk neraka dahulu tapi dia tidak kekal, selagi mana dia ada imannya dalam hatinya, maka dia akan akhirnya akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini maksud siapa yang kata la ilaha illallah diharamkan baginya daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hubungan itulah kita sebagai manusia, kita hidup atas dunia ini, maka kita akan deal dengan kehidupan ini dan lingkungan tuntutan yang kita selalu bacakan tadi, kalimah la ilaha illallah. Sebab itu dalam maksud, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, ada banyak ayat yang sebut secara khusus la ilaha illallah itu. Antara contohnya ayat yang Tuhan sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu bahawasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dalam ayat ini sebut tentang fa'lam, ketahuilah olehmu. Maknanya dalam kita menghayati kalimah la ilaha illallah ini, dia ada, kita kena ada ilmu kepada kalimah tersebut. Dan ilmu itu, kalau satunya yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah itu, kita menafikan dan kita mengisbatkan. Satunya kita kena faham, kita menafikan ada Tuhan lain, dan yang keduanya kita mengisbatkan bahawasanya Allah lah itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Arab, dia bila berimpung nafi dengan isbat, maka dia memberi satu statement yang sangat strong. Kalau kita orang Melayu, bahasa Melayu kita bercakap, mungkin kita tidak ada kekuatan begitu sebagaimana ada dalam bahasa Arab. Ini kekayaan yang ada dalam bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa lain atas dunia ini. Jadi kalimah la ilaha illallah ada nafi di situ dan ada isbat. Kalau kita kata Allah itu Tuhan, itu direct. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan aku, itu sangat direct. Tapi bila kita tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar illallah, kecuali Allah, dia nafi dulu, kemudian dia isbat, menafikan dan menetapkan. Maka dia bagi masuk yang sangat strong dari segi ilmu orang mengaji bahasa Arab. Ini kekuatan yang ada pada bahasa Arab. Sebab itu dalam tiga benda sebenarnya kita orang Islam ni ada kekuatan yang tidak ada pada bangsa lain. Satunya dia panggil al-isnad, ilmu tentang sanad. Al-isnad wal i'rab wan nasab. Tiga benda ni tak ada dalam ilmu lain atas dunia ni. Satu, ilmu tentang sanad. Kita menyandarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita hari ni kepada Rasulullah SAW, daripada kita, guru kita ambil sampai kepada Rasulullah SAW. Itu hanya ada dalam agama kita ini. Sebab itu kita nak defend hadis Rasulullah SAW, kita ada ilmu tu. Sebab itu orang tak boleh tipu tentang sanad ini. Sebab sanad ini, kalau ada satu jalur daripada belah A dan dia ada jalur lain daripada B, dan dia akan bertemu somewhere, sanad itu. Orang yang tak pernah jumpa, dua orang tak pernah jumpa antara orang Malaysia dan orang Malaysia, bawa sanad, tak pernah jumpa A dengan B, dia akan jumpa tempat pertemuan tentang sanad itu. Kalau dia nak tipu, macam mana dia boleh tipu antara dua orang sama-sama nak tipu, dia tak pernah kenal. Ini kekuatan yang ada pada ilmu sanad. Yang kedua yang ada dalam agama Allah ini ialah tentang nasab. Kita sangat
kuat sangat mempertahankan nasab kita, keturunan kita pada ayah kita, tok kita dan seterusnya. Dalam agama lain dia tidak ada kekuatan. Sebab itu kita sangat penting tentang anak sejahtera. Sebab ini nasab yang akan menentukan jalur keturunan kita itu jalur yang sah. Ini tidak ada penekanan dalam agama lain. Ada yang ketiga, i'rab. I'rab ini hanya ada dalam ilmu bahasa Arab. Bila kita kata i'rab, ilmu bahasa Arab ni kita yang paling simple dalam bahasa Melayu kita panggil subjek predikat, gitulah. Kita mengaji bahasa Malaysia paling tinggi, hak lain tak ingat lah, subjek predikat. Tapi bahasa Arab dia bukan ada subjek predikat. Dia ada fa'il fa'il, ada mubtada khabar, ada kalau dalam bab kalimah la ilaha illallah ini ada istisna, ada mustasna minhu. Jadi semua ini dia bagi satu kekuatan tertentu dalam bahasa. Jadi bila sebut la ilaha illallah ada nafi dan isbat. Jadi dalam ayat tadi sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawasanya la ilaha illallah. Jadi ada ilmu tentang nafi dan isbat. Jadi bila kita baca la ilaha illallah, kita kena ada idea tu, ada ilmu tu. Ilmu kita tahu bahawasanya Tuhan ini ada bentuk, kita kalimah ini ada penafi dan ada isbatnya. Maka kita jadi akidah yang sangat strong. Sebab kita yakin Allah Subhanahu Taala itu, kita menafikan semua hak lain, menafikan tolak semua lain. Tinggallah kita maintain, kita isbatkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu makna yang ada dalam la ilaha illallah. Yang keduanya dalam ayat yang lain, Tuhan sebut dalam Al-Quran tentang annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Mereka itu orang kafir, bila disebut bagi mereka itu la ilaha illallah, bila kita kata kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, yastakbirun, mereka itu istikbar. Istikbar maknanya dia bukan semata-mata dia tak percaya Allah, tapi dia istikbar. Istikbar maksudnya dia takabur, maknanya dia lawan balik, dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penerimaan kita orang Islam kepada la ilaha illallah ini, dia tidak boleh dengan bentuk istikbar begitu. Yang pertama tadi kita yakin, kita ada ilmu maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada, kita menafikan, kita isbat. Dan yang kedua, bila kita terima Tuhan itu, Allah sebagai Tuhan, kita tak boleh istikbar itu. Tidak boleh ada sikap takabur dalam hidup kita. Sebab kalau kita takabur, maka dia sama dengan orang kafir tadi. Idza qila lahum annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Mereka itu istikbar. Dia lawan balik. Lawan tokeh. Dia takabur. Jadi sifat takabur. Jadi bagi kita orang Islam, bila kita terima la ilaha illallah, itu kena ada satu sifat penerimaan segala tuntutan yang ada dalam kalimah itu, yang membezakan kita orang kafir tadi yang istikbar. Jadi kita kena ada ilmu tentang apa itu la ilaha illallah, iaitu nafi dan isbat. Dan yang keduanya, kita menerima segala benda yang dibawa dalam kalimah la ilaha illallah itu tidak sebagaimana orang kafir yang istikbar. Dan inilah yang disebut dalam ayat lain, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan aku, fa inna lahu ma'isyatan danka, bagi mereka itu akan ada kehidupan yang sangat sempit. Jadi itu balasan orang yang an zikri, a'rada an zikri, dia berpaling dari peringatan aku, maknanya dia istikbar. Ada sifat yang dia takabur bila dituntut dengan sesuatu suruhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'rada an zikri, maka Tuhan akan balas dia, fa innalahu ma'isyatan danka, kehidupan yang sangat sempit atas dunia ini. Jadi kita menerima la ilaha illallah dengan satu ilmu, kita faham, dan yang keduanya kita terima dengan segala benda yang ada dalam tu. Itu maksudnya qabul kita, tidak istikbar. Dan yang ketiganya, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan itu dalam konteks kalimah la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain, Tuhan tak sebut la ilaha illallah, tapi Tuhan sebut tentang orang yang beriman, mana dia terima la ilaha illallah.
innamal mu'minun alladzina idza amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillah. Yang akhir ayat ulaika mushariqun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita dalam konteks la ilaha illallah sama, kita beriman dengan Allah dan beriman dengan rasul. Satu tugas dia bila dia memahami syahadah tadi, summa lam yartabu, dia tak boleh ragu. Dia tak boleh ragu dengan syahadah yang dia pegang itu. Sebab kalau dia ragu, dia tidak ada lagi keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ragu inilah yang akan menentukan keimanan seseorang itu. Cumanya dalam kita berurusan dengan manusia, kita akan tengok kepada zahir manusia. Kita tak boleh tengok dalam hati dia ragu tak ragu keimanannya itu. Tuntutan orang yang memahami kalimah la ilaha illallah, dia tidak ragu tentang Tuhannya. Dia tak boleh memikir betul kau Tuhan ni. Dia tak boleh. Itu dia ragu. Dia kena firm. Sebab dalam Quran disebut summa lam yartabu. Dia kemudian mereka itu tidak ragu-ragu lagi tentang imannya. Tapi kalau start dia ragu tentang iman, artinya dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup kita dalam berurusan dengan manusia lain, kita pakai zahir. Apa yang ada di hadapan mata. Kalau dia menuturkan kalimah yang boleh bawa kepada kufur, maka kita hukumkan dia sebagai kufur, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok melakukan perkara yang boleh mengeluarkan dia daripada iman tadi, dia pergi sembah tokong dan sebagainya, maka dia telah terkeluar daripada agama Islam. Tapi soal summa lam yartabu, mereka itu tidak ragu, ini soal dalam keyakinan masing-masing yang kita tidak nampak. Kita hanya boleh ukur apa yang ada di luar kita. Nahnu nahkumu bizawahir wala kita hanya berhukum apa yang ada zahir pada kita. Ini hukum hakam tentang kita deal dengan manusia, dengan umat Islam atas dunia ini. Sebab itu Tuhan turunkan segala hukum hakam untuk kita deal itu atas asas semua secara zahir. Dan ada degree of proof. Kita nak pastikan dia bersalah, tidak ada degree yang kita terima. Kalau masuk dalam bab ni, maka dia sudah sampai kepada kafir. Masuk bab ni dia masih belum kufur, tapi dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai zahir. Tapi asas dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, summa lam yartabu. Jadi yang pertama, dia ada ilmu tentang nafi dan isbat tadi. Yang kedua, dia tidak boleh istikbar, tak boleh berasa takabur. Dia takabur dengan penerimaannya kepada la ilaha illallah tadi. Dan yang ketiga, dia tak boleh ragu lagi. Tapi dalam ayat ini juga menyebut tentang summa lam yartabu. Ada satu lagi yang disebut wajahadu fi sabilillah. Mereka itu berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hukum jihad ini disebut dalam hadis al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini dia berterusan sampai hari kiamat. Tidak ada hukum yang akan menasahkan, tidak ada dalil yang akan menasahkan tentang hukum jihad itu. Sebab jihad itulah menjadi tanda iman seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara perkara yang masuk dalam 7 perkara yang muhlikat itu at-tawalli yaumuz zahf. Orang yang paling belakang yang lari daripada medan peperangan. Bila dah masuk dalam medan peperangan, dia tak boleh lari dah. Itu tanda dia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad itu. Jadi dia tak boleh ragu, tak boleh ragu dan dia kena berjihad pada jalan Allah dalam menegakkan agama ini. Jadi ini kepatuhan kita kepada kalimah la ilaha illallah. Dia bukan semata-mata kita sebut, tetapi kita ada di sebaliknya itu beberapa perkara yang kita kena hayati dan kita kena perhati. Dalam ayat lain lah Tuhan sebut dalam apa nama ni, inilah hadis, bukan dalam ayat Al-Quran. Dalam hadis lagi yang juga berjemput tentang la ilaha illallah ini, Rasulullah beritahu kepada Muaz, ya Muaz, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Wahai Muaz, sesiapa pun yang mengaku yang syahadah ni la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini secara sidqan fi qalbi, yang betul-betul sidik, yang betul-betul benar dalam hatinya, kecuali Allah akan haramkan dia daripada
neraka. Jadi dalam hadis ini Nabi sebut tentang sidqan min qalbi. Dia ada rasa sifat sidik dalam hatinya. Maknanya dia ada membenarkan apa yang yang disyahadahkan itu, yang dia sebutkan itu, membenarkan. Jadi tadi yang pertama tentang ilmu, yang kedua tentang penerimaan dia tak boleh takabur. Yang ketiga dia mesti yakin, tak boleh ragu-ragu, lam yartabu. Dan yang keempat ialah dia kena ada sifat sidik dalam dia mengungkapkan syahadah tadi. Dia betul-betul membenarkan sidqan min qalbihi. Yang ini ada kaitan dengan keikhlasan dia dalam berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadatnya itu. Jadi ada ikhlas kat situ dalam beribadat. Jadi ini tuntutan yang ada pada kalimah la ilaha illallah yang kita selalu tuturkan itu. Dia bukan semata-mata kalau kamu kata la ilaha illallah maka kamu tak akan masuk neraka, bukan semata-mata begitu, tapi ada penjelasannya yang dia kena fahami dan kena pegangi. Jadi dalam perkara beginilah apabila kita sebut tentang la ilaha illallah ni, dia ada banyak perkara. Antara lain yang boleh juga masuk dalam ini tentang mahabbah, tentang kasih kepada Allah dan kepada Rasul. Dalam hadis yang lain Tuhan sebut, Nabi yang menyebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dia tidak akan beriman seseorang itu sehingga aku ini, kata Rasulullah, aku ini dikasihi, dicintai melebihi daripada dicinta kepada anak dan ayahnya dan kecintaannya kepada seluruh manusia yang lain. Jadi disebut ini tentang iman itu ada kaitan dengan mahabbah. Dia ada rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Kasih ni satu benda yang nature. Seorang kasih kepada anak, kepada ayah itu tabi'i. Tapi kasih kepada Rasulullah ni, ini yang kita tak pernah tengok. Kalau para sahabat, itulah yang kita tengok hari-hari. Dia jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, maka secara tabi'i, kalau kita sentiasa jumpa, sentiasa tengok, maka kita akan rasa kasih. Tapi kita tak pernah tengok Rasulullah, tak pernah nampak pun Rasulullah, tak pernah selisih berjalan pun dengan dia. Nak create kasih tu lagu mana? Dengan sebab itu disebut kasih kepada anak, kepada ayah, kepada kawan keluarga itu kasih secara tabi'i. Tapi kasih kepada Rasul ni kasih yang ikhtiari. Ya, kita kena usaha wujudkan rasa kasih tu. Kalau tidak tak akan mari, sebab kita tak pernah jumpa dia. Maka Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa dia sebut kasih kepada Rasulullah ni kasih yang ikhtiari. Kita kena usahakan wujud rasa kasih itu, sebab kita tak pernah jumpa dia. Macam mana nak wujud rasa kasih? Dengan mempelajari segala syariatnya, menghargai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beramal dengan segala sunnahnya, dan kita buat segala perkara yang boleh timbul rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama di sepanjang sejarahnya dia menyusung maulid, al-ihtifal, celebrate dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu antara cara nak membesarkan Rasulullah, nak tunjuk rasa kasih kepada Rasulullah. Bukan wajib kita buat maulid, tak wajib, selawat itu sunat. Tapi usaha tu kena ada untuk mewujudkan rasa kasih kepada Rasulullah SAW, sama ada dengan kita mempelajari syariatnya, mengikuti segala sunnahnya, dan kita buat program-program yang boleh rasa timbul rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, dia melakukan satu dosa besar. Lalu para sahabat yang lain mari hentam dia lah, komen dia, herdik dia, kata macam-macam kerana dia telah melakukan dosa besar. Dan dia pernah hadir dalam peperangan Badar. Jadi Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, kamu jangan herdik dia, kamu jangan hentam dia, kamu jangan kata-kata kesak kepada dia, kerana dalam hatinya masih ada rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Apa itu tandanya? Artinya rasa kecintaan kepada Rasulullah SAW ini satu perasaan. Dia bukan satu benda yang di satu perasaan, dan kita nak nilai payah antara satu individu dengan individu yang lain. Tapi rasa kasih ni tuntutan agama. Dia bukan satu tuntutan yang di luar daripada zahir kita. Dia mesti ada rasa itu. Sebab itu kalau timbul satu perkara orang mengkhianati Rasulullah, kita akan rasa marah. Itu rasa marah itu yang kita kasih kepada Rasulullah SAW. Banyak macam
kes yang terakhir yang orang buat kartun Rasulullah, orang yang buat menghina, mencerca Rasulullah SAW. Jadi umat Islam bangun, bangkit. Kenapa? Kerana orang Islam masih ada rasa kasih kepada Rasulullah SAW. Jadi mahabbah itu ada sebahagian dari tuntutan yang ada dalam syahadah seorang Islam. Kalau tidak, Nabi tak akan sebut hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Aku menjadi lebih kasih daripada dia, daripada anak-anaknya, ayahnya dan seluruh orang Islam yang lain. Jadi inilah bahawa perkara yang ada dalam tuntutan yang ada dalam syahadah yang kita kena fahami dan kita jelas supaya kita berurusan dengan agama ini dengan keadaan yang kita tahu apa yang kita ucapkan itu ada dalamnya banyak perkara yang menjadi panduan untuk kita hidup sebagai orang Islam atas dunia ini, yang tidak semata-mata kita mengaku sebagai orang Islam, tapi kita juga memahami dan yakin dan beramal dengan segala tuntutannya lagi. Sebab yang seluruh lepas daripada itu, selain daripada yang disebutkan tadi, maka macam kita kata al-qubur tadi, yang istikbar tadi, maka dia akan banyak tu, dia luas dia tu. Maknanya dia tidak istikbar, maknanya segala tuntutan yang mari dalam syahadah itu dia akan beramal. Itu pelaksanaan syariat kepada syahadah tadi. Bila syariat tu dia banyaklah hukum hakamnya dari segi solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, muamalat semua yang berkaitan dengan hukum hakam itu juga terkandung dalam tuntutan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita memahami tuntutan tadi, maka itulah maksud diharamkan dia daripada masuk neraka bila dia ucap la ilaha illallah. Cumanya dalam hidup kita ini mengucap itu saja, menyebut kalimah la ilaha illallah itu saja juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tak buat hal tu pula. Dia ada tuntutan yang sangat berat. Tuntutan sebagai seorang Islam, kita kena buat begitu begini dan sebagainya, kena ada ilmu, kena beramal dengan syariatnya, kena ada rasa kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Pada masa yang sama, syariat juga ada mengajar, Rasulullah juga ada mengajar tentang kalimah ini disebut sebagai zikir-zikir harian kita. Itu cukup besar pahalanya bila kita menyebut sebagai zikir. Macam yang selalu kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah hadis sebut kita baca 100 kali sehari, maka dia akan dapat menjaga dia daripada masuk api neraka, dapat menghapuskan dosanya dan hidup dia terjaga daripada pagi sampai petang bila dia baca 100 kali yang itu. Dan dia tak akan jumpa seorang, dalam hadis sebut dia tak akan jumpa seorang yang lebih daripada itu lagi. Maknanya kalau jumpa seorang itu, kecuali orang itu lebih daripada dia, dia beramal dengan kalimah tadi. Itu kita baca. Kalau hak tu lepas sembahyang subuh 10 kali, lepas sembahyang maghrib 10 kali, itu sunat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi imam baca tadi. Itu sunat. Lepas maghrib, lepas subuh, lepas maghrib 10 kali. Kemudian kita baca dalam satu hari baca 100 kali yang tadi. Itu sabit dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu yang bersifat ungkapan yang kita kena zahirkan dalam hidup kita dalam bentuk lafaz tadi, aurat, al-azkar. Dan ada satu lagi tuntutan-tuntutan yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah yang dikatakan sebagai tuntutan syahadah dalam kehidupan seorang Islam itu. Dia sangat luas, merakumi semua perkara yang kita yakini, yang kita fahami, yang kita amalkan dan yang kita ungkapkan dan sebagai zikir dalam kehidupan kita. Jadi sebahagian itu ada yang sunat dan sebahagian itu memang ada yang wajib. Kalau zikir tadi sebutan harian itu sunat, tapi sunat pun benda yang besar. Kita masuk syurga kadang-kadang banyak perkara itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW, sentiasalah umat aku ini akan melakukan perkara-perkara sunat, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepada aku bin nawafil, benda-benda sunat dalam hidupnya, sehingga dia hatta akuna disebut pendengarannya seolah aku dia mendengar itu dengan pendengaranku, seolah-olah begitu disebut dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan maqam dia semakin tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala kerana ibadat-ibadat sunat yang dia lakukan. Jadi soal kita memahami syariat ini dengan segala benda yang disyariatkan itu adalah satu perkara tuntutan, dan juga kita beramal dengan segala yang disuruh dalam bentuk zikir-zikir tadi. Dan zikir ni banyaklah, banyak yang boleh kita kongsikan. Zikir waktu pagi ni cukup banyak.
asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Itu yang kita baca dalam surat kan. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin. Itu dibaca dalam surat. Itu zikir pagi. Kemudian ada zikir petang. Itu jadikan sebagai amal harian kita lah. Itu juga akan membantu kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baiklah. Sebab itu seorang itu dia disebut banyak dalam hadis tentang lidahnya sentiasa basah dengan zikir. Sebab lidah tu sentiasa basah dengan zikir, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik, sebab dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam zikirnya. Cuma kita dalam dunia akhir-akhir ini kita lihat satunya soal tentang tuntutan syahadah tadi, yang melibatkan keyakinan, yang melibatkan ilmu, yang melibatkan istikbar. Kita tak boleh istikbar, tak boleh ragu tadi. Ini yang kita ada rasa tergugat dalam zaman-zaman akhir ini, apabila banyak gerakan-gerakan yang mulai mempertikaikan tentang agama Islam itu sendiri dalam bentuk dia nak bawa cara yang pergi kepada liberalism, pergi kepada pluralism. Itu kan tidak ada perkara tadi lah. Dia tidak ada ilmu tentang nafi dan isbat. Tidak ada ilmu tentang dia bila mengucap ni dia tak boleh istikbar. Dia tak boleh rasa takabur. Dia tidak ada tentang penerimaan tadi. Yang bila lam yartabu, summa lam yartabu. Bila dia kata la ilaha illallah, dia tak boleh ragu. Sekarang ni bila pergi kepada liberalism, pergi ke pluralism, dia sudah termasuk dalam yartabu tadi. Mulai ragu tentang agama itu sendiri. Mulailah berfikir di luar daripada cara yang sepatutnya dalam urusan dengan agama. Sebab itu timbul isu tentang kita nak dalam satu majlis kita nak berdoa sekali. India duduk situ, Hindu duduk situ dalam agama lah, Kristian dalam agama dia, kita dengan agama kita nak berdoa dalam satu majlis sekali. Dia tak boleh begitu, sebab bila kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak lain itu tak ada dah. Hak lain itu yang benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita duduk satu majlis berdoa sama-sama berdoa, majlis berdoa sama-sama, untuk tak boleh. Dia boleh pergi pluralism, sebab dia ada kaitan semua malam yartabu tadi. Kita sudah ragu tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal begini yang perlu kita firm dalam hati kita lah, tentang kita memahami kalimah la ilaha illallah itu. Dia memerlukan ada tuntutan dia, tak boleh main-main. Sebab itu dalam sama juga dengan itu pluralism, sama dengan liberalism. Liberalism ini sudah dia cuba merungkaikan ikatan kita dengan agama. Dia sudah tidak melihat agama itu sebagai satu perkara yang boleh dia firm, siapa-siapa bebas untuk dia percaya. Bila kita deal dengan agama, dia tak boleh begitu. Bila kita pegang la ilaha illallah itu, kita kena yakin. Dia tak boleh dogeh dah, tak boleh hogeh dah, tak boleh uyu-ayam, tak boleh. Firm gitu, inilah agama kita, inilah Tuhan yang kita sembah, Rasul yang kita yakini, dan ajaran yang kita pegang. Dia tak boleh ada longgar kat situ, firm. Tapi bila kita longgar situ, itu yang berlaku sekarang ni, dan kita cukup rasa bimbang dengan perkembangan khususnya dalam perkembangan teknologi sekarang. Media sosial pengaruhnya cukup kuat, dan kita tak tahu anak-anak kita ni pengaruh mana yang telah mempengaruhi mereka ini dari segi pemikiran dan sebagainya. Jadi tugas kita pun makin berat di akhir zaman ini, dalam kita nak, bila kita diuji dengan pandemik baru ni, rupanya segala ujian tu banyak bukan setakat ujian ekonomi sebenarnya, bukan ujian keuangan. Memang salah satunya ujian sakit, ujian keuangan, itu memang berlaku lah, banyak syarikat jatuh dan sebagainya, dan ramai yang stres dan sebagainya. Satu ujian lagi, ujian akidah kita. Sebab anak-anak dia lebih banyak masa dengan medsos ni, dia lebih banyak masa dengan media sosial, duduk di rumah tak ada kerja apa, nak keluar tak boleh apa semua, maka kita dedah kepada pelbagai perkara yang dibawa dalam media sosial. Sebab itu dalam kita akan masuk endemik. Pandemik dah hilang, masuk endemik. Satu kerisauan juga sebenarnya mungkin bila masuk pada endemik ni. Dari satu segi kita risau, sebab manusia akan kurang bergantung kepada Allah balik bila masuk pada endemik. Masa pandemik ni orang makin dekat. Dari satu segi orang duk risau begitu dia mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa dan sebagainya. Tapi balik endemik balik, dah bebas balik, dia rasa ekonomi dia makin baik,
makin balik pulih dan sebagainya, kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan makin kurang sebab dia rasa selesa. Jadi itulah bila kita sebut tentang, kalau kita tengok dari sudut tu, itulah maksud kita ni sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan kita. Tapi yang menjaga kita daripada semua ujian ini, kita kena firm dengan la ilaha illallah tadi. Kita kena firm dengan la ilaha illallah, dia Tuhan kita, Allah Tuhan kita, dan segala ajaran kita pegang dan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan selamat dalam menghadapi apa-apa kehidupan yang kita ada. Antara perkara yang saya nak bincang, kita ada masa sikit tentang endemik ni ialah bila surau-surau masjid-masjid dibuka, surau-surau dibuka balik, bagus, kita setujulah, kita sangat-sangat berterima kasihlah kerana dibuka balik. Tapi antara perkara yang kita risau juga, anak-anak muda kita ni dia teringat ke masjid. Dia teringat dia dulu biasa pergi masjid, sekarang ni dia biasa kat rumah kan. Dia tak pergi masjid dah. Dia tak pergi, hari Jumaat aja pergi. Itu yang baik tu. Yang surau harian ni, yang sembahyang harian ni rasanya tak melepasi kota rasa. Kalau kita buka kota sembahyang Jumaat 100 macam tu, tak sampai kota rasa sembahyang Jumaat harian. Jadi orang semakin leka daripada agamanya. Dia tidak lagi fikir tentang untuk hadir ke masjid, hadir ke surau sebagai perkara penting dalam hidup. Dah biasa setahun lebih, dekat 2 tahun. Anak-anak kita yang umur 12, 13 ni dah setahun lebih termasuk surau, sebab umur kan kita letak umur tentu masuk surau SOP-nya gitu. Dah setahun lebih kita tak bawa dia ke masjid, ke surau. Kesan cukup besar. Orang yang telah setahun lebih tertunggak pergi ke masjid, budak-budak kita ni, kesan cukup besar dalam pendidikan agama. Tapi itulah kita hadapi sekarang ni. Dalam situasi begini kita kena kuat, kena firm dengan kalimah la ilaha illallah yang kita pegang itu. Mudah-mudahan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua selamat daripada api neraka yang kita betul-betul hayati dan pegang kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita. Jadi saya itulah Tuan Haji dan para jemaah sekalian yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya sendiri dan semua yang hadir, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita firm dalam, kita kejap dalam kita berpegang dengan kalimah la ilaha illallah sampai kita mati pun kita akan mati dengan kalimah itulah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan akhir kalimah kita sebelum cabut nafas kita ialah kalimah la ilaha illallah. Itu yang kita nak dalam hidup kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.